Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ustazah dan rakan-rakan sekalian. Saya Nur Fariza binti Syed Farid bersama rakan sekumpulan saya akan membentangkan tentang etika dan peradaban dalam Islam dan Melayu. Berikut adalah ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 8 orang ahli. Dalam pembentangan ini, kami akan menceritakan tentang metodologi definisi, sejarah Melayu sebelum kedatangan Islam, Islam di tanah Melayu, isu hubung kait antara tamadun Melayu dan agama Islam, cabaran dan impak semasa, dan kesimpulan dan cadangan. Untuk memahami tajuk etika dan peradaban dengan lebih mendalam, pertama sekali kita perlu tahu aliran masa etika. Aliran masa etika terbahagi kepada tiga, iaitu pada zaman prakolonial, kolonial dan pasca kolonial. Pada zaman prakolonial telah wujudnya adab, adat resam dan adat istiadat. Pada zaman kolonial pula telah datangnya etika, etos dan etiket. Seterusnya elemen-elemen tersebut telah digabungkan menjadi etika moden pada zaman pasca kolonial. Definisi bagi adab ialah perilaku, perbuatan kebaikan, kesantunan, moral, sopan santun, kesusilaan, kemanusiaan. Contoh adab adalah berbudi bahasa, menghormati orang yang lebih tua. Adat resam pula adalah undang-undang dalam sesebuah masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun sejak sekian lama dan diwarisi oleh nenek moyang. Ia adalah sesuatu yang ramai orang lakukan dan telah dilakukan untuk jangka masa yang lama. Contoh adat resam yang dapat kita lihat adalah semasa majlis perkahwinan, iaitu mas kahwin. Mas kahwin adalah berbeza-beza dan telah ditetapkan mengikut negeri masing-masing. Manakala adat istiadat adalah tindakan yang berulang-ulang dan menjadi kebiasaan yang harus dihormati oleh masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu di mana adat tersebut berlaku. Contohnya majlis pertabalan. Walaupun kita telah hidup pada zaman moden, istiadat pertabalan tetap diadakan bagi mengekalkan warisan adat istiadat Kesultanan Melayu. Seterusnya, maksud etika pula adalah berasal dari perkataan Greek iaitu ethos yang bermaksud perangai atau kepribadian. Ethos pula berasal dari perkataan Yunani yang bermaksud watak yang digunakan untuk mempermainkan kepercayaan diri yang menjadi pedoman yang menggambarkan ciri suatu masyarakat, bangsa dan ideologi. Manakala etika berasal dari bahasa Perancis iaitu etiquette yang bermaksud sopan santun. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Izzat. Saya akan membentangkan sejarah Melayu sebelum kedatangan Islam. Perkataan Melayu berasal daripada Malaju. Malaju ni asal dia, maksud dia, kata dasar dia ialah laju, cepat dan tangkas. So, nak digambarkan orang Melayu ni sifat dia jenis cepat, tangkas. Okay, yang seterusnya. Bangsa Melayu berasal daripada campuran antara bangsa Kaukasus dengan bangsa Mongol. So, teori ni Melayu berasal daripada utara Asia Tenggara. Tamadun Melayu bermakna tamadun yang dibina dan dimiliki oleh orang-orang berbudaya Melayu yang dari segi sosial budaya terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik. Dari segi politik, pada masa lampau terpecah ke dalam pelbagai kerajaan kuno dan kini ke dalam beberapa negara moden seperti Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Alam Melayu adalah gugusan pulau-pulau serta semenanjung tanah Melayu yang didiami oleh rumpun bangsa Melayu semenjak zaman berzaman. Okey, 2.1 sebelum kedatangan Islam. Pertama, kepercayaan masyarakat Melayu. Pemahaman animisme meyakini setiap benda atau objek mempunyai jiwa masing-masing. Contohnya, diajar untuk minta izin daripada datuk dan nenek untuk tumpang lalu. Mempercayai hyang atau semangat nenek moyang mereka perlu ditenangkan melalui upacara pemujaan. Menerima ajaran agama Hindu dan Buddha. Upacara animisme berubah menjadi semakin formal. Kedua-dua agama ini tidak bercanggah dengan budaya masyarakat Melayu zaman tersebut. Jadinya mereka mudah menerima agama Hindu dan Buddha. Seterusnya, pengaruh pemerintah raja-raja menyebabkan agama Hindu dan Buddha mula tersebar dengan cepat dan meluas di alam Melayu. Di sinilah orang Melayu belajar tentang konsep ketuhanan. Yang kedua, sistem pemerintahan masyarakat Melayu berteraskan ajaran Hindu. Para Meswara asalnya dia beragama Hindu. Pengaruh dewa raja berlaku dalam pentadbiran. Raja dianggap sebagai dewa yang memiliki kuasa gaib dan raja juga disembah sebagai Tuhan. Sistem kasta diperkenalkan. Yang ketiga, pendidikan masyarakat Melayu secara formal dan tidak formal. Formal ni pendidikan yang dipelajari oleh guru kitab-kitab. Tidak formal, mempelajari budaya dan nilai-nilai masyarakat luar. Okey, yang terakhir ialah adat masyarakat Melayu. Adat ialah panduan bagi masyarakat Melayu mengatur perilakunya untuk menjamin dan memelihara keamanan, keharmonian serta kesejahteraan sosial. Terdapat dua kategori adat. Adat yang diadatkan iaitu peraturan, hukum dan undang-undang yang diwariskan turun-temurun. Seterusnya adat resam iaitu lebih spesifik dan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Aimira binti Zain Azman dan saya akan meneruskan pembentangan ini untuk topik seterusnya iaitu faktor kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Terdapat
pelbagai faktor yang memainkan peranan yang besar dalam penyebaran ajaran Islam ke tanah Melayu. Menurut hasil penemuan daripada penulisan para sarjana, antara faktor penyebaran Islam ialah melalui 3 kegiatan ataupun 3 perkara, iaitu yang pertama, faktor penyebaran melalui kegiatan perdagangan. Yang kedua, faktor penyebaran melalui pendakwah Islam seperti muballigh, ulama dan sebagainya. Dan yang ketiga, faktor daripada kebangkitan dalam menentang penjajah Eropah Kristian pada ketika itu. Faktor penyebaran Islam melalui kegiatan perdagangan. Jadi, kedatangan pedagang-pedagang ini memainkan peranan yang terbesar dalam penyebaran ajaran Islam di sekitar tanah Melayu. Para pedagang yang berasal dari tanah Arab khususnya, di samping melakukan kegiatan berdagang, mereka juga mengambil kesempatan itu untuk menyampaikan risalah Islam kepada penduduk setempat. Dan oleh kerana persinggahan yang mengambil masa yang lama ketika musim berdagang telah menyebabkan wujudnya kehidupan baru di kawasan perdagangan tersebut, di mana pedagang-pedagang ini telah berkahwin bersama dengan wanita penduduk setempat yang secara tidak langsung telah memperkenalkan Islam kepada mereka. Penerapan daripada budaya Islam di dalam kehidupan berkeluarga ini lalu diterapkan dan diwarisi oleh anak-anak dan cucu-cucu mereka, dan lalu berterusan melahirkan generasi masyarakat Melayu yang beragama Islam. Seterusnya, penyebaran Islam melalui pendakwah-pendakwah Islam. Jadi faktor penyebaran risalah Islam oleh para pendakwah seperti ahli sufi, alim ulama, muballigh yang berhijrah ke tanah Melayu demi membawa misi penyebaran agama Islam itu sendiri juga memainkan peranan yang besar dalam penyebaran agama Islam ini di tanah Melayu. Jadi golongan-golongan pendakwah ini ditugaskan untuk mengajak serta mengajar syariah Islam kepada pelosok ataupun seluruh umat manusia yang merupakan satu tuntutan fardu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi justru itu tuntutan fardu ini telah melarikan gerakan dalam penyebaran Islam dengan lebih aktif ke pesada dunia. Selain itu, pendekatan golongan pendakwah ini Islam ini kepada raja-raja Melayu juga membuahkan hasil apabila seorang pemimpin di tanah Melayu yang telah memeluk Islam, seperti yang tertulis di dalam buku sejarah Melayu. Parameswara yang merupakan raja pertama kerajaan Melaka telah berjaya diislamkan oleh Said Abdul Aziz yang berasal dari Judah. Lalu Parameswara ini telah menukar nama beliau kepada Sultan Muhammad Shah yang lalu berkahwin bersama seorang puteri yang beragama Islam menurut Abdullah 1990. Jadi pengislaman para raja khususnya di Melaka, Kedah dan Terengganu hasil daripada usaha gigih para ulama telah berjaya menarik hati rakyat di bawah pimpinan mereka untuk terus sama mengangkat kedua kalimah syahadah ini. Lalu secara tidak langsung syiar Islam kian tersebar dengan luasnya ke seluruh tanah Melayu. Seterusnya, faktor penyebaran Islam melalui ataupun disebabkan oleh kebangkitan dalam menentang penjajah Eropah Kristian di tanah Melayu pada ketika itu. Jadi faktor ini juga memainkan peranan yang besar di mana sebelum tanah Melayu dijajah, kehidupan di tanah Melayu di bawah panji suci Islam adalah aman damai, tetapi ianya bertahan hanya seketika apabila penjajah Barat mula menjajah tanah Melayu. Pada awal penjajah ini datang ke tanah Melayu untuk kegiatan berdagang, tetapi sedikit diketahui agenda utama mereka adalah untuk menjadikan tanah Melayu yang kaya dengan hasil sumber ini menjadi salah satu tanah jajahan mereka oleh kerana sikap tamak mereka. Jadi, di samping itu, mereka juga mengambil kesempatan untuk menyampaikan ataupun menyebarkan agama Kristian di sekitar tanah Melayu dengan menawarkan perlindungan dan keistimewaan kepada sesiapa yang menganuti agama Kristian pada ketika itu, yang juga mendapat sambutan hangat daripada orang-orang bukan Melayu dan juga orang asli. Meskipun penjajah-penjajah ini berkuasa di tanah Melayu, akan tetapi mereka mendapat tentangan yang kuat daripada golongan masyarakat dan juga raja oleh kerana percanggahan agama yang dianuti dan serta budaya yang dibawa oleh mereka. Berada di bawah pemerintahan penjajah, masyarakat Melayu ataupun Islam kian ditindas, di mana mereka menghasut ataupun menyuntik pandangan kepada masyarakat yang bukan Melayu ataupun bukan Islam ini bahawa golongan Melayu Islam adalah golongan yang dijajah ataupun lemah. Sedangkan mereka yang beragama Kristian berarti termasuk di dalam golongan suku dia ataupun elit. Jadi keadaan yang terus ditindas itu menyebabkan para ulama dan juga raja-raja Melayu yang beragama Islam terpaksa bekerja keras untuk memulihkan institusi pendidikan, sosial dan ekonomi rakyat dari kemunduran yang disebabkan oleh penindasan penjajah ini. Para pendakwa ini berterusan menyebarkan syiar Islam secara terus dan tidak terus dengan menentang penjajah secara terang-terangan dan juga menyebarkan ajaran Islam secara sembunyi. Meskipun ianya mengambil masa yang lama, tetapi penyebaran Islam itu masih berterusan.
Oleh hal yang demikian, seperti yang dikatakan oleh Dr. Siddiq Fadil di dalam artikel atau di dalam penulisannya pada 1986, perkembangan dan pengukuhan Islam di rantau Tanah Melayu ini juga berkait daripada usaha gigih dan bijaksana para dai yang komited dalam menyampaikan risalah Islam dari kalangan para pedagang, wali ulama serta kaum sufi, raja dan bala tentera. Ianya bukan hanya daripada usaha sambil lewa, tetapi mereka terpaksa bekerja keras untuk mengekalkan syiar Islam ataupun risalah Islam di Tanah Melayu. Jadi, tidak dinafikan bahawa kedatangan Islam telah membawa banyak perubahan yang membuahkan hasil terhadap corak pemikiran dan sosio budaya masyarakat Melayu. Meski tamadun dan pengaruh Hindu itu tidak dapat dilunturkan sepenuhnya, akan tetapi penyebaran Islam telah memberikan impak yang besar dalam tamadun dan peradaban Melayu. Kedatangan Islam yang diibaratkan seakan pencetus kepada zaman baru yang berjaya mempengaruhi cara hidup, sosial, politik dan tauhid umat Tanah Melayu amnya. Pengaruh akidah dan pemikiran yang berjaya ditanam di kalangan masyarakat Melayu, di mana Islam ini ialah sebuah kehidupan yang mengamalkan konsep kehidupan yang beribadah, mengamalkan nilai akhlak mulia juga dalam bidang sosial, politik, undangan, keilmuan, kesusahan dan sebagainya sehingga kini. Kita dapat lihat etika dan peradaban dalam Islam dan Melayu dari segi percakapan, pakaian dan pendidikan. Percakapan merupakan gambaran dan perwatakan peribadi seseorang. Antara cara bertutur mengikut perspektif Islam adalah bersederhana dalam bercakap serta menggunakan bahasa yang jelas dalam pertuturan. Susunan ayat hendaklah berhati-hati agar tidak menimbulkan kemarahan atau rasa tidak puas hati pihak yang lain. Selain itu, kita perlulah melihat wajah orang yang bercakap untuk melambangkan budi bahasa serta memberi perhatian terhadapnya. Sebelum mengatakan sesuatu, kita haruslah berfikir dahulu sebelum berbicara untuk mengelakkan lari mengatakan sesuatu yang salah. Tidak meninggikan suara ketika bercakap, mengambil kira tajuk percakapan agar sesuai dengan suasana dan tempat, dan mengulangi percakapan sekiranya pendengar tidak dapat mendengar dengan jelas. Seterusnya, bahasa yang diajarkan dalam Islam antaranya adalah tidak melafazkan sumpah tanpa tujuan, tidak menggunakan logat bahasa yang tidak difahami untuk memudahkan pendengar memahami, dan tidak melafazkan sekutu bagi Allah SWT, iaitu bercakap tentang perkara yang bertentangan dengan akidah Islam. Selain itu, menghindari dari menghina orang lain serta orang yang meninggal dunia, sekalipun orang itu bercakap tentang perkara yang betul. Kita juga dilarang memasang telinga ketika orang berbicara, tidak bercakap mengenai sesuatu yang tidak diketahui kerana takut tersilap cakap dan tersebar perkara yang tidak betul, serta tidak membuli orang lain dengan merendahkan orang yang melakukan kesalahan. Percakapan dalam masyarakat Melayu tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini kerana semua tata cara dalam kehidupan masyarakat Melayu adalah berkait dengan ajaran Islam. Amalan dan penerapan budi bahasa dapat dipraktikkan dalam beberapa institusi, iaitu dengan menggunakan kata ganti nama untuk memanggil orang yang mendengar atau diajak bercakap. Penggunaan aku, kamu, engkau dianggap kasar jika digunakan ketika berbicara dengan pihak yang lebih tua, berstatus dan berkuasa. Namun, boleh juga digunakan secara sopan ketika berbicara dengan seseorang yang akrab. Selain itu, interaksi tidak bergantung kepada pemilihan perkataan dan struktur ayat, tetapi lebih menekankan penggunaan frasa yang diucapkan, gerak badan yang melebarkan air muka, serta isyarat tangan dan kedudukan badan pihak yang bercakap. Sebagai contoh, penggunaan tangan kiri dianggap tidak sopan dan hendaklah dielakkan apabila memberi dan menerima sesuatu. Penggunaan jari telunjuk untuk menunjuk sesuatu juga tidak digalakkan, lebih sopan jika menggunakan ibu jari. Percakapan dalam masyarakat Melayu juga boleh dikaitkan dengan puisi, iaitu hasil kesusastraan yang ditulis dalam gaya tertentu dan tanpa menurut tata bahasa yang betul, seperti pantun dan syair. Pantun biasanya dikaitkan dengan alam semula jadi sebagai perbandingan dan perlombaan yang berfungsi sebagai sumber pengajaran. Pantun menyentuh hampir seluruh kehidupan masyarakat Melayu dan terdapat berbagai jenis pantun seperti pantun cinta, nasihat, agama, adat dan banyak lagi. Fungsi pantun adalah untuk menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih. Tujuan adat istiadat, meluahkan kasih sayang dan kerinduan serta untuk seniran. Kesimpulannya, pantun mempunyai kedudukan sendiri untuk menyampaikan sesuatu, seperti pembuka kata, menyatakan hajat dan pembayan niat yang mempunyai maksud yang tersirat. Seterusnya, syair pula merupakan sejenis puisi yang berlaku yang disampaikan dalam bentuk rangkap. Fungsi syair adalah sebagai hiburan dan medium untuk menyampaikan pengajaran melalui cerita dan lagu. Seperti pantun, syair juga membawa maksud yang tersirat yang berhubung dengan seniran, nasihat dan pengajaran serta untuk menceritakan sesuatu sejarah atau dongeng. Pakaian adalah satu perkara yang menjadi kayu ukur untuk mentafsir identiti seseorang.
Ia juga adalah simbol yang menentukan penerimaan dan penolakan seseorang itu dalam sesebuah kumpulan. Cara seseorang membawa diri dengan memakai pakaian yang menjadi simbol agama seperti agama Islam ialah tudung. Ia juga boleh memberi impak yang kuat terhadap khalayak yang bergaul dengan seseorang itu. Ayat Quran yang telah menerangkan tentang garis panduan aurat bagi lelaki dan perempuan. Dalam surah An-Nur ayat 31 menceritakan bahawa para perempuan untuk menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya iaitu aurat. Ia juga menyatakan untuk menutup kain kerudung ke dadanya dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dalam surah An-Nur ayat 30 pula menceritakan tentang lelaki-lelaki yang beriman agar menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Terdapat beberapa pakaian yang dibawa oleh masyarakat Arab ke Tanah Melayu. Salah satunya ialah jubah. Jubah dilihat sebelum tahun 1930 sebagai satu simbol keimanan disebabkan pakaian ini dipakai oleh masyarakat Arab. Jubah ini secara umumnya bercirikan labuh, longgar dan tidak jarang, seperti yang dilihat dalam gambar ini. Pada mulanya, jubah kebanyakannya berwarna sama ada hitam atau putih sahaja dan tebal. Tapi yang boleh dilihat pada zaman ini, jubah datang dalam pelbagai warna. Penghormatan pakaian ini lahir disebabkan kegaguman masyarakat Melayu Muslim terhadap ilmu-ilmu keagamaan dan juga karisma yang dimiliki oleh masyarakat Arab pada waktu itu dan disebabkan kepercayaan bahawa masyarakat Arab itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam pandangan masyarakat Melayu Muslim pada waktu itu. Selain daripada jubah, tudung juga adalah salah satu pakaian yang dibawa oleh masyarakat Arab ke Tanah Melayu. Tudung ataupun hijab adalah sejenis pakaian yang diletakkan di atas kepala seseorang perempuan dengan tujuan untuk menutup kepala seorang perempuan itu dengan mengikut garis panduan ajaran Islam yang telah disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Disebabkan pengaruh masyarakat Arab dan ajaran agama Islam untuk menutup aurat, masyarakat Melayu telah mengalterkan pakaian tradisional seperti kebaya, baju kurung untuk menampak lebih sopan dan mengikuti garis panduan yang diajar. Bagi perempuan, baju kurung adalah satu pakaian yang terdiri dengan kain dari pinggang ke buku lali dan baju yang berlengan panjang dan labuh hingga ke lutut. Baju kurung lelaki yang sekarang lebih dikenali sebagai baju Melayu adalah satu pakaian yang terdiri daripada seluar panjang yang longgar dan baju berlengan panjang yang sampai ke paras peha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustazah dan rakan-rakan. Saya Nur Elina akan membentangkan tentang hubungan tamadun Melayu dengan agama Islam di Malaysia. Antara perkara yang terlibat ialah pelajaran agama Islam di dalam sistem pendidikan di Malaysia. Yang kedua ialah wujudnya tahfiz dan sekolah pondok serta tulisan Jawi menjadi tulisan dan budaya masyarakat di Malaysia hingga ke hari ini. Sejarah pelaksanaan pelajaran pendidikan Islam di Tanah Melayu telah bermula sejak Islam mula bertapak di Melaka sekitar abad ke-14 lagi. Bermula pada tahun 1957 iaitu tahun Tanah Melayu Merdeka, pelajaran agama Islam mula diberi perhatian di mana pada tahun 1960 kerajaan mula melaksanakan undang-undang pendidik. Pihak kerajaan telah menguatkan kuasa satu akta iaitu kewajipan memberikan pendidikan agama Islam kepada murid-murid beragama Islam di setiap sekolah yang murid beragama Islamnya berjumlah 15 orang atau lebih. Berdasarkan Akta Pelajaran 1961 di mana telah mengadakan peruntukan berkaitan peruntukan kewangan selain mewajibkan sekolah-sekolah bantuan kerajaan mengadakan pelajaran agama Islam kepada murid-murid selama 2 jam seminggu. Tahap pembelajaran disusun mengikut kesesuaian umur mereka di mana murid sekolah rendah mereka akan belajar tentang akidah, ibadah, sejarah Rasul-Rasul, budi pekerti dan bacaan Al-Quran. Manakala sukatan pelajaran bagi sekolah menengah pula mengandungi perkara-perkara yang seorang Muslim dewasa atau sudah baligh sepatutnya tahu seperti fiqh, sejarah Islam, tauhid, ayat Al-Quran dan hadis. Kajian pondok bermula dan berkembang daripada aktiviti pengajaran di masjid yang menjadi rumah Allah sebagai tempat pertemuan masyarakat Islam. Pelbagai kegiatan dan aktiviti keagamaan dilaksanakan contohnya yang berkaitan dengan perbincangan mengenai hukum dan hakam Islam, akidah dan masalah-masalah lain yang berpaut dalam sosial agama Islam. Mengurat langkah daripada sistem pondok pendidikan Islam mula diperkemaskan lagi dengan sistem-sistem baru iaitu seperti sistem madrasah atau sekolah agama yang dilengkapi dengan infrastruktur dari segi bangunan sekolah, asrama dan pejabat pentadbiran institusi. Institusi ini berlaku semasa gerakan Islah di Timur Tengah sedang rancak berlaku.
Perkara ini juga memberi kesan kepada tanah Melayu apabila pelajar Melayu yang belajar di Universiti Al-Azhar, Mesir kembali ke tanah air mereka dan membawa sekali perubahan ini dengan cuba untuk mengubah sikap orang Melayu supaya lebih memahami Islam. Berlakunya perkara ini, terdapatlah orang-orang Melayu yang banyak menjumbang kepada tahfiz dan madrasah kerana mereka telah lebih memahami apa itu kemanisan Islam. Baiklah, seterusnya, seperti yang kamu sedia maklum, tulisan Jawi disampaikan oleh orang Arab sendiri. Seperti yang terlihat di tulisan Jawi adalah lebih kurang dengan tulisan Arab kecuali barisnya dibuang. Ini adalah terhasil daripada modifikasi yang dilalui oleh tulisan Jawi itu sendiri bagi melambangkan identiti seorang Melayu. Tulisan Jawi tidak dimakan oleh zaman kerana ia adalah khazanah bagi orang Melayu dan melambangkan tradisi orang Melayu di Malaysia itu sendiri. Tulisan Jawi banyak dipraktik sehingga ke hari ini walaupun bukan oleh orang Melayu itu sendiri kerana tulisan Jawi adalah tulisan rasmi negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aqilah Bilasman dan saya daripada ahli kumpulan 7 yang akan membincangkan tentang etika dan peradaban Islam dan juga Melayu. Dan di sini saya akan jelaskan lebih detail tentang cabaran dan juga impak semasa dalam konteks percakapan, perpakaian dan juga pendidikan. Seterusnya, saya akan terangkan lebih lanjut tentang cabaran dalam konteks percakapan. Baiklah, kemajuan semasa yang telah kita alami sekarang ini membolehkan kita berinteraksi tanpa batasan dari segi jarak dan juga masa, serta membolehkan kita melakukan urusan seharian kita dengan lebih mudah. Bahkan begitu, perlu kita sedari bahawanya banyak wujudnya bahaya dan juga cabaran yang perlu kita lalui. Ingatlah bahawa semakin tinggi dan hebatnya teknologi itu, maka semakin tipislah kita punya interaksi dan juga kemahiran berkomunikasi sesama sendiri. Kini, antara cabaran yang kita boleh kaitkan dalam konsep percakapan dan juga komunikasi dalam bangsa Melayu dan juga kacamata Islam ialah nilai dan adab yang akan menjadi semakin menipis kerana terlalu mengamalkan keterbukaan dalam komunikasi yang didasari oleh barat. Antara cabaran yang kita boleh ketengahkan dalam penggunaan media sosial ini ialah ia juga akan menjadi salah satu punca kanak-kanak atau golongan muda menjadi malas dan lemah dalam menguasai tata bahasa Melayu dan juga yang paling penting adalah adab dalam berkomunikasi. Melalui media sosial, masyarakat mula mengambil mudah terhadap batas-batas etika dan adab seperti hilangnya rasa hormat terutama terhadap golongan lebih tua, tidak menjaga kata-kata, menggunakan media sosial sebagai platform penyebaran maklumat palsu, tempat memfitnah dan sebagainya. Apabila terlalu meletakkan kebergantungan pada teknologi dalam kehidupan seharian kita, terutama pada perkara yang melibatkan komunikasi dan interaksi ini, ia akan menyebabkan seseorang itu kurang meletakkan emosi pada suatu perkara yang dilakukan. Ia juga diibaratkan seperti mesin yang bertindak seakan-akan peralatan yang tidak menyawa, dan hal ini boleh menyebabkan lunturnya sifat kemanusiaan, keprihatinan, kemesraan dan kesejahteraan dalam perhubungan masyarakat. Seterusnya, beralih kepada impak semasa dalam konteks percakapan. Impak yang akan berlaku hasil daripada permasalahan ini adalah budaya hormat menghormati dan berbudi bahasa dalam kalangan masyarakat akan hilang dan lebih membimbangkan lagi jika generasi akan datang juga mencontohi apa yang berlaku kini. Jika masalah komunikasi ini tidak dapat dibendung dengan baik, maka akan runtuhlah juga akhlak serta akidah sesebuah masyarakat. Dan keupayaan negara untuk mengekalkan keharmonian serta kemakmuran sesama masyarakat juga akan tergugat. Dengan jumlah populasi penduduk Malaysia kini yang seramai 32.73 juta yang berbilang bangsa, mestilah disemaikan dengan rasa semangat dan nilai etika dan adab yang baik seperti yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Malahan, impak lain yang akan terjadi juga ialah pembangunan dan kemajuan negara yang didasari oleh pembangunan sosial akan tercaladik kerana kurang kesepakatan dalam persefahaman membuat keputusan yang penting. Sifat hormat menghormati amatlah penting untuk mendapatkan kepercayaan antara individu lain terutama dalam sesuatu organisasi. Tuntasnya, peningkatan teknologi mestilah diiringi juga dengan peningkatan etika dan adab dalam diri. Janganlah biarkan diri kita mencapai satu kejayaan tanpa moral. Kita teruskan dengan cabaran semasa dalam konteks berpakaian. Baik kaum wanita maupun kaum lelaki adalah digalakkan serta diwajibkan untuk menutup aurat kerana ialah satu fitrah dan juga perintah daripada Allah SWT. Ia diperintahkan untuk diamalkan di mana saja kita berada, berpandukan garisan, panduan serta syarat yang telah ditetapkan, sama ada kita sedang beriadah, bersukan, bekerja dan sebagainya. Hal-hal seperti tuntutan serta garisan panduan menutup aurat ini menjadi lebih tergugat pada waktu kini apabila dikaitkan dengan isu fashion yang telah terjadi kerana hasil pencampuran atau penghijrahan satu tradisi
atau cara berpakaian dari satu negara ke negara lain. Bukan itu saja, malah fashion juga terhasil dari pengaruh persekitaran, cara pemikiran serta kreativiti satu masyarakat tersebut. Maka di sini wujudlah cabaran dalam etika dan adab berpakaian dalam konteks aurat dari segi konsep Islam. Ketika berfashion, kita mestilah betul-betul berpegang pada paksi dan garisan yang telah ditetapkan oleh Islam. Seperti yang diperlihatkan, apa yang berlaku kini adalah ramai pelaku fashion maupun orang awam cuba untuk mengubah cara berpakaian mereka yang menutup aurat menjadi lebih unik dan kreatif sehingga melanggar konsep yang syariat sebenar Islam yang sepatutnya. Impak semasa dalam konteks berpakaian. Okey, kita bilang bahawa dengan mengamalkan cara pemakaian yang tidak berlandaskan tuntunan Islam atau garis panduan yang telah ditetapkan, sekaligus ia akan memberi impak kepada sudut lain juga seperti kesihatan diri dari segi fizikal maupun spiritual, keselamatan diri dan juga yang paling penting adalah membawa gambaran sesebuah agama dan kaum. Dari sudut kesihatan, antara impak yang terhasil adalah dengan memakai tudung, ia dapat melindungi kepala, yang menurut kajian perubatan bahawa 40 hingga 60% kepanasan badan boleh hilang melalui kepala. Pemilihan pakaian wanita yang mengikut bentuk badan, jarang dan ketat akan memberi rangsangan yang positif terhadap hormon dan menggalakkan motivasi seksual lelaki. Oleh itu, tidak mustahil dengan cara pemakaian wanita begini boleh menyumbang kepada berlakunya jenayah seksual, perzinaan dan juga kes rogol. Dengan menutup aurat dan menjaga penampilan ini secara tidak langsung, sebenarnya kita sedang berusaha untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan. Dan dari aspek ekonomi pula, ia mampu untuk menyumbang pada kepribadian yang tinggi yang sentiasa beriktizam untuk tidak melakukan perbuatan dilarang oleh Allah serta melaksanakan segala perintahnya. Bahkan ia berkait rapat dengan konteks kebergantungan manusia kepada Allah SWT. Ini sekaligus telah membawa nama baik umat Islam serta menjadi contoh baik kepada masyarakat di luar sana yang mengikuti agama lain. Baiklah, diteruskan lagi dengan cabaran semasa dalam konteks pendidikan. Baiklah, bagi menjelaskan pendidikan di Malaysia dengan kemajuan ekonomi negara, Kementerian Pelajaran mula untuk mengubah cara pembelajaran ke arah yang lebih kondusif dan lebih maju dengan menyediakan lebih banyak infrastruktur, alatan kemudahan pembelajaran, silibus yang lebih banyak dan menarik dan sebagainya. Walhal begitu, ini juga dilihat sebagai satu cabaran kerana untuk melestarikan usaha tersebut, maka akan banyaklah perkara yang akan dimasukkan juga. Antaranya seperti sebahagian sistem pendidikan di sekolah harian biasa, penggunaan surau di sekolah, pengiktirafan sekolah-sekolah pondok, tulisan jawi dan lain-lain. Usaha mengejar kemajuan duniawi ini membuatkan masyarakat mula lupa dan alpa terhadap tujuan utama dalam kehidupan serta perkara penting yang perlu ada dalam diri seseorang insan, terutama berkaitan dengan unsur-unsur ilmu keagamaan. Masyarakat mula memandang rendah terhadap ilmu agama dengan mengetepikan mata pelajaran agama untuk meletakkan fokus mereka sepenuhnya kepada ilmu keduniaan yang dianggap sebagai tiket kejayaan. Sedangkan ilmu agama ini juga adalah satu tuntutan sebenarnya. Cabaran seterusnya adalah apabila terlalu kerap berhadapan dengan silibus pembelajaran yang berkonsepkan pandang ke arah barat, ia akan menyebabkan pelajar mula lupa akan kehebatan serta keunggulan tokoh-tokoh ilmu Islam. Sebab itulah mata pelajaran agama amatlah penting untuk dipelajari dalam kehidupan seharian untuk memperingati asal-usul serta sejarah apa yang berlaku di sekeliling kita. Kita perlu sedar bahawa tokoh sering dijadikan inspirasi terhadap generasi yang mendatang. Jadi, jika konsep pandang ke arah barat itu diteruskan, maka lebih banyaklah masalah kelunturan sifat kerohanian dalam diri akan berlaku. Baiklah, yang terakhir adalah impak semasa dalam konteks pendidikan. Hasil dari cabaran semasa dan dalam konteks pendidikan tersebut, maka dihadiri juga dengan beberapa impak kepada masyarakat dan juga negara. Antaranya ialah jati diri masyarakat Melayu dan juga umat Islam akan menjadi pudar kerana kurang penerapan unsur-unsur ilmu keagamaan dalam diri serta kurang pendedahan dengan fakta-fakta sejarawan ilmu Islam. Kemusatan akhlak dan juga disiplin juga boleh berlaku jika cabaran yang dinyatakan sebelumnya tidak diatasi dengan baik. Iktibar yang boleh diambil dari mata pelajaran ilmu yang berkaitan dengan sejarawan dan juga ilmu Islam ini bukan saja semata-mata tentang ilmu, tapi ia juga akan menyumbang kepada kerohanian kita. Dengan mempelajari ilmu-ilmu tersebut, kita dapat melihat bahawa semua perkara yang berlaku di sekeliling kita ataupun yang tercatat dalam sejarah adalah didasari kepada Allah SWT dan bukan hanya ilmu dan sains alam semata. Selain daripada itu, akan hilang juga amalan penggunaan tulisan jawi dan sekaligus akan menyebabkan hak keistimewaan orang Melayu di Malaysia akan tergugat. Seperti yang kita sedia tahu bahawa tulisan jawi ini adalah tulisan yang dibawa oleh orang Arab ke Tanah Melayu ketika awal kedatangan mereka ke sini dan juga orang Melayu telah menjadikan dia sebagai tulisan rasmi satu ketika dahulu. Tulisan ini juga telah menjadi lambang atau identiti orang Melayu. Bukan itu saja, malah sejak beberapa tahun ini, seiring dengan kemajuan teknologi dan peredaran masa yang telah menyebabkan rakyat Malaysia mula untuk menerapkan penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian mereka dan menjadikan bahasa tersebut sebagai bahasa tambahan. Bahkan tetapi, saban hari dilihat bagikan telah mengikis bahasa utama kita iaitu penggunaan bahasa Melayu. Hal ini secara tidak langsung memberi kebimbangan akan terhakisnya nilai dan identiti utama masyarakat Malaysia serta hak keistimewaan orang Melayu pada waktu mendatang kerana keaslian Melayu telah mula hilang. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan kesimpulan dan cadangan. Kesimpulan pertama saya adalah percakapan. Percakapan adalah dialog dalam kehidupan sehari-harian. Ia dapat memberikan kefahaman kepada masyarakat yang beraneka agama dan budaya. Dengan adanya percakapan ini, kita dapat saling menghormati, menghargai dan bertolak ansur sesama lain. Kini sosial media telah menjadi aspek utama sebagai salah satu cabang untuk kita berkomunikasi antara satu sama lain. Dengan adanya sosial media ini, kita dapat mendakwah ataupun memberikan pendapat kita. Seterusnya, kita dari segi pakaian. Pakaian tradisi Melayu adalah seiring dengan pergerakan zaman. Walaupun reka bentuk dan kelengkapan perhiasan busana Melayu berubah mengikut zaman, tetapi masih diterima oleh orang ramai. Dengan mementingkan tradisi Melayu ataupun tradisi pakaian pakaian yang lain, maka ini dapat memupuk semangat perpaduan pelbagai etnik di Malaysia. Dan cara pemakaian dan penggambaran jati diri dapat menggambarkan bahawa jati diri atau maruah terjaga, serta dapat mencerminkan watak serta nilai kehidupan dalam kesatuan budi bahasa Malaysia rakyat itu sendiri. Ketiga adalah pendidikan. Pendidikan adalah asas kehidupan. Jika kita tidak tahu sesuatu itu, maka kita akan tahu. Dengan adanya teknologi ini, kita dapat memaksimumkan kita punya penggunaan teknologi kepada pendidikan. Sebagai contoh, sekarang iaitu kita telah menghadapi COVID-19, so kita akan menggunakan cabang teknologi ini sebagai satu cara untuk kita melebarkan lagi pendidikan ini. Mata pelajaran agama amatlah penting kerana mata pelajaran agama ini dapat memperingatkan kita tentang asal-usul sejarah yang berada di sekeliling kita. Seterusnya adalah cadangan. Cadangan dari segi percakapan. Setiap individu itu seharusnya jika ingin bercakap, mestilah bertujuan untuk berdakwah atau dakwah orang lain yang masih terpesong dengan menggunakan percakapan yang baik dan benar. Di samping itu, ibu bapa juga seharusnya menggalakkan anak-anak mereka supaya beretika dan beradab dan sopan santun. Hari sekali ibu bapa mereka perlulah menjadi contoh kepada anak-anak mereka supaya anak-anak mereka dapat mengikut jejak langkah ibu bapa. Kedua adalah pakaian. Suatu mereka fashion seharusnya menggalakkan masyarakat supaya berfashion secara menutup aurat dan memenuhi ciri-ciri Islam Melayu. Dengan ini, fashion-fashion yang menutup aurat pada mereka tidaklah ketinggalan zaman kerana fashion mereka fashion ini telah memperkenalkan mereka punya fashion menutup aurat kepada dunia luar melalui sosial media ataupun pertunjukan fashion. Masyarakat juga perlulah memainkan peranan dengan menegur anak jiran sebagai anak sendiri. Dengan ini, anak-anak jiran dapat menerima teguran itu dengan baik dan dapat melahirkan sebuah insan yang dapat menerima teguran. Cadangan yang terakhir adalah dari segi pendidikan. Ahli akademik ataupun para guru seharusnya menekankan ke arah pembentukan nilai murni pelajar dengan menjadikan guru-guru mereka sebagai role model insan. Dengan ini, para pelajar dapat menjadikan suasana kelas itu tidak membosankan jika guru-guru membuat mata pelajaran pendidikan Islam ataupun tulisan Jawi sebagai suatu permainan yang berdasarkan mata pelajaran. Akhir sekali, Malaysia seharusnya menerapkan pengajaran atau pembelajaran daripada sekolah. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari remungnya. Dengan ini berakhirlah presentation saya. Terima kasih. Terima kasih kerana telah memberi perhatian dan masa mendengar pembentangan kami. Sebarang pertanyaan boleh dah diajukan kepada pihak kami. Assalamualaikum.